أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه نجوم المهتدين ورجوم المعتدين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته، وعنا معهم جميعا بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat, kawan-kawan di Malaysia dan di Nusantara. Saya Alhamdulillah sihat walafiat. Dah cukup dah 14 hari berkurunglah dalam rumah, tak keluar, cuma hanya melalui kuliah online lah dan sebagainya. Jadi dalam minggu ni saya sebenarnya amat terkejut dengan satu video, dan banyak jugalah orang share ke saya dan tag nama saya, dan minta dengan saya buat video live mengenai isu bid'ah lah. Dan sebenarnya saya tahulah Malaysia dah cukup dah para asatizah, alim ulama dan para masyayikh yang cukup hebat lah. Jadi tujuan dari video ini, kita bukan kita bukan nak jatuhkan orang, atau kita nak pelekeh atau nak rendahkan orang, cuma hanya dari bab tabyunil ilm, ya, bayanul ilm. Sebab kadang-kadang saya ingatlah semasa kita belajar ilmu usul fiqh dulu, dia kata kita belajar di tahun 2 kuliah syariah, takhirul bayani an waqtil hajah. Jadi nampaknya masa ni, walaupun benda ni dah sudah istikrar, dah sudah dibincangkan oleh ulama yang lagi-lagi hebat pada kita, tapi dibangkit baliklah semula. Sebenarnya tak perlulah kita bincang balik, sebab benda dah istikrar dah, ya, dah ada dah pandangan, dah ada dah dalil, dah ada dah amal masyarakat dan sebagainya. Jadi bagi saya benda ni tak payahlah nak jadi isu, ya, tak payahlah nak jadi isu, walaupun dengan suara tinggi, walaupun kita nak yang memain atas angin orang supaya nak menaikkan nama sunnah. Setahu saya tak ada lah orang Islam yang mazhab dia wasati, ya, mazhab akidah atau mazhab fiqh yang tak pakai sunnah Nabi SAW, atau dia dia lagi jauh pada sunnah, setahu saya lah, ya. Pasal Alhamdulillah umat kita ni umat yang cukup istimewa lah. Nabi SAW bersabda, al-khairu fi wa fi ummati ila yaumil qiyamah, ya. Jadi unsur-unsur kebaikan ni tak hilanglah dari umat Nabi Muhammad SAW. Lagipun kita ni tidak suka secara azhari lah, kita manhajul azhar ni kita tidak suka kafir mengkafir. Itu satu. Yang kedua, kita ni bukan senang nak menjatuhkan hukum atau nak menurunkan hukum, atau kita nak sebut kata halal atau haram atas sesuatu tanpa dalil. Dan cara kita nak memahami dalil, bukannya sambil kita bual atau kita borak, kita ikut ikut rasa sedap hati. Oh, ni boleh, ni berasa boleh, ni berasa tak boleh, ni berasa boleh berkali, rasa tak boleh lah kok. Kita tak duk main dengan dengan istilah rasa-rasa ni. Cuma dalam syarak kita ni, kita ada manahijul fahm, ya, kita ada manahijul istidlal. Jadi manahijul istidlal ni
Apabila kita ada nas, kena tahu semua secara akademik lah. Nas ni an-nususu mahdudah. Nas ni dia ada bilangan dia. Ya, nas ni dia ada bilangan dia, sama ada nas tu Quran atau sunnah. Cuma al-hawadis ni dia berbagai. Hari-hari ni pun ada isu. Macam kita dulu belajar, kita hanya nampak, kita hanya bertemu dalam kitab-kitab tua ni, hanya bertemu dengan istilah an-nawazil. Fiqhun nawazil atau al-hawadis dan sebagainya. Jadi, lo ni kita dah ada nazilah ni. COVID-19 ni sebagai nazilah atau hadisah. Ni sebagai hadisah atau nazilah. Jadi, sepatutnya kita fokus lah. Kita fokus atau kita, kita lihatlah pada ujian atau secara positif kita kata ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai tanda lah, nak kata beringatlah kamu, aku menciptakan kamu bukan hanya duduk di bumi aku ni main sia-sia saja. Tak, kamu ni ada tugas besar. Dan tugas kamu ni nak jadi khalifah di bumi aku ni, kamu ni kena beribadah lah aku. Baik, jadi bagaimana cara kita nak faham? Ya, manahijul fahm ini kita nak faham. Kita boleh tengoklah baginda Nabi SAW apabila turunnya Quran, maka Nabi SAW dia bagi penerangan kepada para sahabat radhiyallahu taala alaihim. Jadi apabila para sahabat ni boleh nampak dan boleh faham maksud dari wahyu atau dari hadis tu, okeylah, bereslah, tak ada masalah. Baik. Kalau ada sesuatu benda yang berlaku di zaman baginda Nabi SAW, maka baginda Nabi SAW ditunggu wahyu turun, atau baginda Nabi SAW dengan ijtihad yang turun melalui wahyu dan yang dijadikan sunnah kemudian selepas Nabi sebut, ya, sama ada qaulan atau fi'lan atau taqriran, sama ada berbuatan baginda Nabi SAW atau fi'lan, itu berbuatan, atau qaulan atau sebutan kata-kata baginda Nabi SAW, atau taqriran ni sanggup Nabi SAW setuju je, tafsirnya diam saja. Sebab sampai ulama pun bahas juga dalam bab diam tu dikirakan ya atau tidak. Sampai ada ulama kita ni dalam usul fiqh ni, Allahu Akbar. Ulama kita dalam usul fiqh ni, tuan-tuan, kalau boleh ni kita nak bagi Nobel. Sebab hebat sangat. Dia ihtimam, dia ambil berat mengenai lafaz ni. Kita ni nak berinteraksi dengan wahyu. Ya, kita nak berinteraksi dengan wahyu. Nak berinteraksi dengan wahyu, mestinya kita wajiblah orang tu kena belajar ilmu usul fiqh. Wajib. Kita tengok para sahabat radhiyallahu taala alaihi, bagaimana mereka bertaamul, berinteraksi dengan nas. Apabila baginda Nabi SAW bersabda, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah. Apa yang berlaku? Tengah sahabat kata apabila dah masuk waktu asar, ya, Nabi, tengah sahabat kata kita nak salatlah, dah waktu dah masuk, kita salatlah. Dan setengah sahabat lain, dia nampak Nabi SAW kata fi Bani Quraizah, semayan di Bani Quraizah. Tengok ta'amul dengan nas, sampai para sahabat radhiyallahu ta'ala, ada setengah sahabat salat di Bani Quraizah dan ada setengah sahabat apabila masuk waktu salat. Ini ta'amul sahabat dengan nas. Okey, ni di zaman Nabi. Bahkan ada juga sahabat Nabi SAW yang buat sesuatu benda yang tidak diajari oleh baginda Nabi SAW. Atau dengan istilah kita hari ini, kita panggil bid'ah lah.
Ya, istilah kita hari ini kita panggil bukan kita semualah, ada satu kelompok tu yang dinamakan atau yang dipanggilkan sebagai bid'ah. Hadis yang sangat masyhur yang berkaitan dengan 2 rakaat tahiyatul masjid, sunnatul wudu lah. Kita ni biasanya kalau kita nak masuk ke masjid, kita ambil wudu, lepas tu kita ambil wudu ni kita solat sunnatul wudu, ya. Lepas kita solat sunnatul wudu, kita solat tahiyatul masjid. Semayan sunnatul wudu ni dia ada kisah dia. Kisah dia siapa? Kisah dia ni Sayyiduna Bilal radhiyallahu taala an. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para penuntut cuba lihat bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi, bercakap dengan Sayyiduna Bilal dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Bilal. Dia kata, "Ya Bilal, kamu ni ada buat apa? Kamu ni ada buat sesuatu yang aku tak ajar. Sesuatu yang aku tak ajar, Pasal kita ni sering dengar lah hari ni, sering dengar orang kata, pasal Nabi tak buat ni, Nabi tak buat. Ya, Nabi tak buat. Jadi Nabi panggil sahabat dia, Nabi panggil Bilal, dia kata, Bilal, awak ni buat gapo lah, aku tak ajar. Sayyiduna Bilal kata kepada, pasal apa? Pasal baginda Nabi SAW, dia dengar tijuk tapuk Sayyiduna Bilal dalam syurga. Ya? Maknanya, Nabi panggil Bilal, dia kata, Bilal, kamu ni ada buat gapo, yang aku tak ajar. Pertama, Sayyiduna Bilal, dia melakukan sesuatu yang baginda Nabi tak buat. Bid'ah lah. Sayyiduna Bilal buat sesuatu yang baginda Nabi tak ajar. Yang kedua, kita tengok Nabi marah ke tak? Nabi marah dengan perbuatan Sayyiduna Bilal ke tak? Dengan nada sebutan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana para ulama dan masyayikh kita ajar, dia kata, dulluni ala amalin amiltahu. Nabi SAW kata pada Bilal, tunjuklah pada aku atau bagi tahu ke aku gapo dia lah amalan yang kamu buat yang menyampaikan kamu sampai masuk ke syurga. Bukan kata Nabi kata, Nabi jekah kau kata, apa buat ni? Aku tak buat, aku tak ajar. Tak ada. Nabi tak ada marah ke Sayyiduna Bilal, dia kata, jangan buat, apa buat benda aku tak ajar. Tak ada. Minta maaf lah, suruh saya naik ni cuma sebagai kita nak bagi penerangan dah, atau kita nak tunjuk al-manhajun nabawi dan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar para sahabat. Saya tahu lepas ni orang akan kata istilah orang akan kata ni istilah yang dibuatkan oleh ulama as-salafus salih, ulama kita, ulama turah kita. Sebab dia boleh tasawur, dia boleh nampak, dia boleh bayangkan, andainya kalau musuh kita atau berlawan kita ni, dia nak komen atas kita ni, apa yang dia boleh kata? Dan inilah jawapan dia. Andainya kalau dia boleh kata, dia boleh buat andaian. Andainya kalau dia boleh kata lagu tu, maka kita jawab lagu ni. Orang akan kata, yolah, Nabi tanya Bilal, memang Bilal buat benda yang Nabi tak ajar. Kemudian apabila Nabi tegur Bilal, ini menunjukkan bahawa dah jadi takrir dah. Dah jadi sunnah Nabi SAW dah. Tak, ini bukan tempat berbincangan kita. Dan ini jugalah ulama usul fiqh kata, tahdidu mahallin nizah. Ini satu perkara yang sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Tahdidu mahallil khilaf atau mahallin nizah ni. Sebab benda ni penting. Kita nak tahu di mana ni tempat berbincangan kita ni. Di mana ni tempat berbincangan ni. Tempat berbincangan kita ni bukan selepas Nabi SAW setuju dengan benda tu dah jadi sunat. Tak. Tempat berbincangan kita sebelum. Ya. Tempat berbincangan kita ni sebelum. Bilal buat sesuatu yang Nabi tak ajar ke tak? Ya, Bilal buat. Perkara yang Bilal buat ni Nabi tahu ke tak tahu?
Nabi tak tahu. 3. Benda yang Bilal buat tu, benda tu baik ku tak baik, bukan benda tu baik saja. Bahkan benda ni boleh menaikkan tapuk kaki Bilal ni masuk ke dalam syurga. Ya. 4. Nabi marah dengan Bilal ke tak? Nabi tak marah lah tuan-tuan dan puan-puan. Cuma Nabi SAW kata, kemudianlah jadi sunnah. Bilal kata ke Nabi, apabila aku hilang wudu, maknanya aku jadi muhdis, habis wudu, maka aku ambil air semaya. Dan setiap kali aku ambil air semaya, maka aku mengadakan 2 rakaat. Oh, ibadah ni. Maknanya apabila Bilal tu ambil wudu, dia semaya 2 rakaat yang dinamakan hari ini sebagai sunnatul wudu. Jadi, perkara pertama, Bilal melakukan sesuatu yang Nabi tak buat, Nabi tak ajar. Yang kedua, benda yang Bilal buat tu Nabi tak tahu Bilal buat. Yang ketiga, benda yang Bilal buat tu benda baik dan dia menaikkan martabat atau mentinggikan kaki Sayyidina Bilal sampai masuk ke dalam syurga. Yang keempat, Nabi panggil Bilal dan Nabi tak dok marah dengan Bilal pun. Baik. Ini sebagai contoh yang berlaku di zaman Nabi SAW yang kami semua boleh faham. Agama kita ni cukup mudah. Dan ada asalibut ta'amul ma'an nusus. Dia ada uslub yang kita wajib guna untuk berinteraksi dengan nas. Atau seperti mana para masyayikh kita panggil mafatihul ulum. Mafatih ni anak kunci ilmu. Anak kunci ilmu ni, tuan-tuan, mestilah kita belajar usul fiqh. Mesti kita belajar usul fiqh. Jadi, semasa kita belajar di kuliah syariah dulu, tahun 2 lah, kalau tak silap saya ni, tahun 2 Tahun 2 kita belajar bab al-am wal khas. Ya. Bab al-am wal khas. Mestinya kita bedah. Bedah ni kita buat macam buat pembedahan lah. Buat pembedahan. Kita terima nas dan kita buat pembedahan terhadap nas. Supaya kita nak mengeluarkan hukum. Pasal dia ada beza antara hukum dengan fatwa. Ya, ada beza antara hukum dengan fatwa. Jadi, apabila kita ambil hadis, contohlah hadis, kulla muhdasatin bid'ah. Kulla muhdasatin bid'ah. Lafaz kul ni. Lafaz kul ni, dia kata, kul ni semualah. Semua perkara baru dikirakan bid'ah. So, kalau kita faham dengan istilah logik akal, baca istilah nasi saja kita baca wa kullu muhdatsatin bid'ah. Oh, setiap perkara muhdasah ni benda baru, ya, benda baru maknanya benda baru yang tak ada di zaman baginda Nabi SAW dikirakan bid'ah lah. Okey, kalau kita nak faham nas ni dengan fahaman yang fahaman yang dia panggil logik lah. Dia kata kul jelas dah lah. Dia kata kul nas tu jelas dah. Nak faham apa lagi? Okey, kita kata tak apalah, kita ikut. Saya tak syarah ikut cara detailnya ulama sebab takutnya susah sangat. Tapi lepas ni saya akan syarah lah. Cuma peringkat pertama, kalau kita nak guna istilah yang disebutkan oleh para alim ulama, minat ta'amuli ma'an nusus, dan mereka ni dia kata, okey, kalau kita nak faham hadis lagu ni, maka kita kena tengoklah perkataan kul ni. Perkataan kul ni dia adalah lafaz atau sirah daripada sirul umum. Dia adalah salah satu sirah yang digunakan untuk al-umum.
Pasal dia ada satu mabhas dalam ilmu usul fiqh ni, dia panggil al-am wal khas. Baik, al-am wal khas. Okey, bawah al-am wal khas ni dia ada siyaghul umum. Sirah-sirah atau lafaz-lafaz yang kita guna yang mungkinnya zahir lafaz tu menunjukkan umum, ya, umum syumul, merangkumi, meliputi, ya, dia meliputi, dia merangkumi keseluruhan dan sebagainya. Sekali tengoklah atau sekali lihat tu istilah kalau kita kata kita tengok dari satu sudut saja. Cuma al-usuli ni dia tak boleh hukum lagu tu. Al-usuli ni dia kena tengok secara keseluruhan. Dia tengok kok semua skop, kok semua pandangan. Ya. Dia ibarat gini lah. Ibarat kalau kita nak ambil, macam tengok saya live ni. Saya duduk di bilik tamu. Ya. Hanya nampak satu sudut saja. Tak nampak sebelah kanan, tak nampak sebelah kiri. Tapi bagat saya ingat satu cerita lah. Ni kisah benar dengan saya sendiri lah. Zaman saya masuk kuliah syariah tahun 1. Oh, masa tu kita ni minat ngaji. Sampai mata tu kita habis hafal semualah. Mata usul fiqh, mata fiqh, nasiyah, kita hafal belakang lah. Jadi, ibu saya, mak saya ni, dia pernah panggil saya. Dia kata, jom mari kita tubik, kita pergi duduk dekat balkoni, dekat rumah saya. Masa tu rumah saya ni 3 tingkat. Jadi mak saya ni duduk tingkat 1. Mak saya ajak, kata jom mari kita tubik, kita minum air dekat balkoni ni. Saya ikut ibu saya lah. Saya ikut ibu saya keluar tengok minum air dekat balkoni ni. Apa yang berlaku? Mak saya kata, setakat mana kamu boleh nampak ni? Maknanya setakat mana mata kamu boleh sapak? Saya kata, setakat ujung lorong lah. Lorong kita ni, lorong panjang. Saya kata setakat ujung lorong lah. Ada satu tiang api tu. Saya kata setakat tiang api tu lah. Mak saya kata, yo. Baguslah, mari jom kita naik tingkat 3. Kita naik tingkat 3. Lepas kita naik ke tingkat 3 ni, mak saya kata, setakat mana pemandangan kamu ni? Pemandangan kamu ni setakat mana siapa? Oh, saya kata saya boleh nampak sebutir kapung. Mak saya kata, apabila kamu mendalami ilmu, apabila kamu belajar banyak, maka pemandangan kamu ni jadi luas. Inilah al-usuli, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan ambil dari satu sudut saja, ya, atau dari satu corner saja. Tak. Dia ni kalau boleh, dia nak letak kamera di kaki burung. Pasal burung ni dia naik atas. Jadi kalau kita letak kamera, dia boleh ambil satu gambaran, satu kelihatan yang menyeluruh. Satu kelihatan yang menyeluruh ni, inilah yang kita nak dapat sebelum kita bedahkan atau sebelum kita nak berinteraksi dengan nas. Jika tidak, maka nasir gak jadi mansukh. Mansukh pun jadi nasir. Al-am pun jadi khas. Al-khas pun jadi am. Mutlak pun jadi muqayyad. Muqayyad pun jadi mutlak. Tukar habis. Atau dengan istilah orang Kelantan, nasi kerabu belakang. Hak ni masalah. Macam mana kita nak berinteraksi dengan nas? Oh, dia kata kita mesti belajarlah ilmu usul fiqh. Jadi istilah kul ni dia bawah al-umum wal khusus. Jadi maknanya mesti kita tahulah siyagul umum tu dulu. Kena belajarlah siyagul umum. Dan setiap sirah dari siyagul umum tu kena tahu apa dia petunjuk makna gapo, patut gak apa nama ni? Kalau kita letak di sini ni makna dia gapo. Kalau kita patut sirah ni walaupun zahirnya merangkumi atau meliputi atau menyeluruh, tetapi dia boleh apa nama ni, dia ada istisna lagi, dia boleh masuk al-istisna lagi. Dan kena faham orang ni pula, kena faham, kena detail lagi pasal al-istisna ni dia mi'yarul umum. Dia kata pasal
kalimat kul dia masuk bawah bab al-am wal khas. Kemudian dia jadi salah satu uslub supaya kita nak bedahkan nas. Baik. Kita okey, tak ada masalah. Moga kita belajar slow-slow. Tapi apabila kita berinteraksi dengan orang awam, dengan istilah-istilah lagu ni, orang tak faham. Orang tak faham sebab apa? Sebab dia awam lah. Orang awam ni payah. Orang awam ni dia hanya ikut je. Sebab tu para ulama kita ni dalam ilmu usul fiqh dan dalam ilmu qawaid fiqh, pelbagai kaedah yang berkaitan dengan orang awam. Mazhabul ammi mazhabul mufti. Mazhab orang awam adalah mazhab mufti dia. Kita malah nak meningkan pala orang awam ni. Kita malah nak menilirukan orang awam. Dah ada mufti yang dilantik, maka kita ikut je lah. Buat apa kita pula, kita ni ada pandangan sendiri. Atau tak boleh lagu tu. Pasal apa? Mazhabul ammi mazhabul mufti. Mazhab orang awam adalah mazhab tok peti dia, mazhab mufti dia. Okey? Lepas tu pula ada satu kaedah. Mazhabus sa'il, orang yang bertanya ni, orang bertanya, orang ajukan soalan ni. Apa mazhab dia? Dia kata jawabul mas'ul. Maknanya orang tanya saya, jawapan saya tu jadi mazhab bagi dia. Jawapan saya tu mazhab. Tapi saya ni siapa? Saya ni mufti lah. Tak apa. Tapi saya ni orang awam juga. Tak boleh. Minta maaf lah. Pasal dah ada dah orang yang dilantik. Saya bukan nak cakap banyak atau nak berbicara banyak atau sebab benda ni dah istikrar dah, tuan-tuan dan puan-puan. Benda ni dah ada dah dalam kitab-kitab tua. Sebab itulah kita ni kalau boleh kita nak ajak semua masyarakat ni belajar, nak mendalami ilmu. Ya, nak mendalami ilmu, tapi mendalami ilmu ni dengan kawaid yang betul. Dengan kawaid yang betul. Saya ingatlah satu kisah yang berlaku antara Al-Imamul Munziri. Al-Imamul Munziri ni, dia, yang mengarangkan kitab At-Targhib wa Tarhib, Al-Imamul Munziri. Dan juga Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam. Al-Imamul Munziri duduk di Mesir. Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam duduk di Syam. Apabila dan Al-Imam Al-Munziri adalah tokoh ulama besar dalam ilmu hadis. Besar tu. Dia Al-Hafiz dalam ilmu hadis ni. Ya. Kalau Al-Imam maknanya kepakaran dia hadis dan dia juga duduk di Mesir, dia memberi fatwa kepada orang. Apabila orang tanya dia ajukan soalan, dia memberi fatwa. Al-Izz bin Abdul Salam duduk di Syam. Dia seorang fuqaha besar, sultanul ulama. Al-Izz bin Abdul Salam. Dan dia juga alim dengan hadis. Apabila Al-Izz bin Abdul Salam ni pindah mari ke Mesir, maka Al-Imamul Munziri ni senyap. Senyap lagu mana? Senyap diam. Kalau orang tanya dia tak jawab. Orang tanya Al-Imamul Munziri tak jawab. Selepas Al-Izz bin Abdul Salam mari ke Mesir, lepas tu orang tanya dia, apa yang mu tak jawab? Kita ni selalunya kita duk tanya soalan. Sekala lah dulu-dulu kita duk tanya soalan ni duk jawab sama. Dia kata, afala aktafi in kufit? Kalau dah cukup dah ada sore, buat apa kita nak japuk lah pula? Maknanya kalau dah ada dah sore untuk memadaikan hal ini, maka cukuplah dengan sore. Buat apa ramai-ramai? Cukup dah. Ini berlaku. Pasal ni ada kisah dia juga. Maknanya kita tengok para ulama kita ni, ya. Pasal ada dah kisah dalam Al-Quran. Kita tahu bahawa bilangan Rasul ni seperti mana terdapatnya dalam Al-Quran Karim 25 Rasul 25. Tapi kalau seperti mana yang dalam mukaddimah sahih Al-Imam Muslim dan juga dalam mukaddimah kita Al-Iqna' fi hal al-fazi Abi Syuga', Imam Khatib Syirbini dan juga Imam Muslim dia ada menyebut bahawa bilangan Rasul ni ada 3 riwayat, 313 Rasul, 314, 315 Rasul. Ini bilangan Rasul. Manakala Anbiya ni ramailah.
Ya, 24,000 nabi lah. Ni 124,000 nabi. Ni bilangan anbiya. Okey, baik. Jadi minhum man qasas dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Okey, baik. Jadi antara orang yang kita tak tahu dia ni ada apa namanya, ada khilaf antara ulama lah sama ada dia ni wali atau nabi. Sayyiduna Al-Khadir. Al-Khadir ya. Sayyiduna Al-Khadir. Sayyiduna Al-Khadir ni nabi ku wali. Khilaf antara ulama. Begitu juga Sayyiduna Luqman. Ya, Luqman. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Baik. Katanya Sayyiduna Luqman ni dia hidup sezaman dengan Nabi Daud. Sayyiduna Luqman ni Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad atayna Luqman al-hikmah. Luqman ni orang yang diberikan hikmah. Aku menanugerahkan Luqman dengan al-hikmah. Oh, dia bercakap dengan orang ni memang masya-Allah. Ni Sayyiduna Luqman. Dan apabila orang tanya dia, maka Sayyiduna Luqman ni jawablah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Daud, maka Sayyiduna Luqman ni siap. Orang pergi tanya dia, tak jawab. Apabila orang tanya dia, dulu kamu jawab ni hari ni. Yalah, dia kata, Allah Subhanahu wa taala dah hantar dah rasul, maka habislah. Hijrah aku ni habis. Maknanya rasul tu atau orang yang dilantik, maka dialah petunjuk dan kita patuhi. Ada istikrar, dah ada istikrar. Okey? Kalau dah ada istikrar, maka kita tak payahlah mengelirukan orang dengan tambah-tambah lagi dengan isu yang tidak membawa manfaat lah. Benda dah ada dah, benda dah istikrar dah, so tak payahlah bangkit baliknya. Okey, baik. Jadi kisah yang saya nak sebut, Al-Imamul Munziri dengan Al-Izz bin Abdussalam dan juga Abul Hasan Al-Shazili buat satu majlis nak cakap pasal tasawuf ni. Ya. Apa yang berlaku? Imam Al-Izz bin Abdussalam berucap, sedap. Imam Al-Munziri berucap, sedap. Kemudian bangunnya Abul Hasan Al-Shazili berucap ringkah padat, cukup lengkap sampai semua orang terganggu ni. Semua orang ni menengung. Dia kata macam hebat sangat. Sampai Al-Izz bin Abdussalam, dia kata ke anak murid ni semua ni, kamu ikut kalam Abul Hasan Al-Shazili ni. Kamu ikut kalam Abul Hasan Al-Shazili ni. Ini cara hormat antara ulama. Okey? Baik. Jadi apabila kita bercakap dengan orang awam, saya tashbihkan, lebih kurang kita pergi jumpa doktor lah. Kita ni kalau sakit kepala atau kita sakit mata, sakit perut, sakit jantung, kita pergi jumpa doktor. Pergi jumpa doktor ni, kita katalah kita sakit mata ke, kita sakit jantung ke, kita sakit kepala ke, sakit perut ke. Doktor pun bagi ubat. Ubat tu, dia ada ubat, apa nama ni? Ada pil, lepas tu dia ada macam ubat minum lah, ubat apa sirap tu dia kata ambil apa nama ni, satu sudu kecil atau satu sudu besar, 3 sudu lah, 3 sudu sehari, atau dia kata ambil 2 pil saja pagi dan malam, sebelum sarapan atau selepas sarapan. Tuan-tuan cuba tanya balik doktor tu, apa kita ambil 2 pil saja? Apa kita tak boleh ambil 3 kau? Kau ambil 4. Kau kita ambil sedozen. Cuba tanya dia. Cuba tanya doktor. Kalau doktor boleh jawab, tak okey doktor nak syarah, nak hurah, aku tulis ni, aku kata ambil 3 kali sehari, setiap kali ambil 1 pil atau 2 pil, oleh kerana gini-gini. Tak okey dia nak syarah semua hasil pengajian dia selama 30-50 tahun dalam masa seminit 2. Orang awal, otak orang awal ni dia tak boleh terima. Sebab dia ada tahap, dia ada hak bantasan dia. Sebab tu kita ni perlu hormat kepakaran. Jadi antara hormat kepakarannya,
kita ni ada takhasus masing-masing. Jadi kalau ada takhasus masing-masing, kita kena hormatlah pada at-takhasus tu. Okey, baik. Sebab itulah apabila kita cakap dengan orang yang kata, oh macam mana bid'ah ni? Oh ni bid'ah lah, Nabi tak buat lah. Ini juga masalah orang Wahabi. Pasal dia mudah-mudah letak atas palu Nabi. Dia kata, dia mari masuk cakap dengan orang awam. Dia kata, bapa ni yang mu buat ni? Oh tak boleh buat ni. Orang awam pun terkejut. Tak boleh buat? Ya kau? Dia kata, ya tak boleh buat ni. Nabi tak buat. Oh, Nabi tak buat. Ya kau? Lah Nabi tak buat. So dia letak atas palu Nabi. Letak atas palu Nabi. Gak orang takut berlaku lah. Nabi tak buat ni. Orang takut. Padahal kita ni ulama ahli sunnah wal jamaah dia kata at-tarku laysa bihujjatin fi syar'ina. At-tark, tak buat, tidak menunjukkan sesuatu dalam syariat kita. Maknanya nak kata Nabi buat aku tak buat, itu tak buat tu tidak menunjukkan sesuatu dalam syariat, tidak menunjukkan tidak membawakan larangan dalam syariat. Okey, Nabi tak makan tu, tapi orang makan. Tark tinggal, Nabi tak buat, tapi boleh pula. So apabila kita bercakap dengan orang yang kepala dia cenderung atau macam tu, kita kata, dia mau kena belajar usul fiqh ni. Tak apa, kita belajar usul fiqh. Okey, dia mau belajar siyagul umum. Belajar dulu al-am wal khas, kemudian belajarlah siyagul umum. Selepas belajar siyagul umum tu, dia mau kena faham pasal dia ada beza antara al-am dengan al-mutlaq. Ada beza tu. Beza apa? Pasal al-am ni dia syumuli. Kalau al-mutlaq ni dia badali. Syumuli ni dia menyeluruh. Tapi ghalibnya, kalau al-mutlaq tu dia badali. Dia kata tak faham. Memang kita tahu demo tak faham. Sebab tu kita suruh demo belajar. Dia kata ni demo kecik falsafah lah, demo kecik banyak. Gitulah akhir sekali dia kata demo kecik banyak. Tak, kita bukan kecik banyak. Cuma amban ayat, ulama dulu memang dia khidmat terhadap nas tu cukup hebat. Wallahi, macam al-Imam Ar-Razi ko, al-Imam al-Imam Al-Ghazali ko, al-Imam Al-Baydawi ko, Isnawi ko, Imam Subki ko, mereka ni kalau boleh kita anugerahkan Nobel. Nobel memang layak. Wallahi layak. Sebab hasil karya mereka ni, Allahu Akbar, boleh memberi manfaat sampai ke akhir zaman. Apabila kita boleh faham ni, apabila kita boleh faham al-am wal khas, dan kita faham beza antara mutlaq dengan al-am dengan al-mutlaq, kita nampak bahawa al-a'immah ni, imam-imam ini, dia memang banyak menyumbanglah kepada turas kita atau pada umat kita. Dan juga sampai datangnya pada tahun 600 Hijrah lah, 684 al-Imam Al-Qarafi, dia mari, kemudian dia buat satu buku, dia buat satu karangan Al-Iqdul Manzum fil Khususi wal Umum. Al-Iqdu Al-Manzum fil Khususi wal Umum. Imam Qarafi ni dia meninggal dunia tahun 684. Okey. Dan kena ingat bahawa al-umum yadkhuluhu at-takhsis. Dia mengecuali. Dia boleh masuk. Tapi macam mana cara kita nak faham? Dia kata inilah tarkibul alfaz. Cara kita nak susun ayat. Cara kita nak susun ayat ni, mungkin demo tak nampak, tapi saya nampak lah semasa saya belajar kecik Melayu ni, kecik Kelantan lah. Semasa saya belajar kecik Kelantan ni, kita mula-mula kita ambil setiap hari ambil 10 patah lah, 10 kalimah lah, 10 perkataan. 10 perkataan, ambil 10 perkataan setiap hari, ambil 10 perkataan. Tak kira lah perkataan apa pun, tapi wajibnya, saya letak syarat, wajibnya setiap hari kena hafaz 10 perkataan.
Tak kira lah perkataan gapo. Pinggir ko, gelah ko, sudu ko, kapek ko, lampu ko, TV ko, meja ko, kursi ko, tikar ko, lantai. Ikut. Setiap hari hafaz 10 perkataan. Okey? Selama 3 bulan. Selepas 3 bulan tu, nampaknya, banyak dah tu. Saya, kalau orang kecek depan saya boleh nakak, saya boleh faham lah. Ya, kemarin. Tapi saya nak reply tu, saya nak balas, saya nak jawab tu tak boleh. Dengar, faham semua. Tapi saya nak jawab balik tu, habis lah. Kita kata, habis. Faham. Ya, faham. Faham. Tapi nak reply, nak jawab balik tu tak boleh. Lepas tu, duduk 3 bulan pula. 3 bulan belajar susu ayat. Macam mana aku ni nak buat satu jumlah lah. Ini panggil tarkib. Kita nak susu ayat ni. Nak susu ayat. Aku, kawan, saya. Saya. Aku, kawan, amba. Okey. Kalau Kelantan, lagu mana? Lagu ni, masa aku ngapa lagu tu lagu penyanyi lah lagu. Mana benda kalau hilang kau kita nak cari mana. Mana. Lagu mana? Lagu mana? Maknanya lagu mana dia 2 perkataan yang apabila bergabung maka dia akan menunjukkan makna lain. Malaysia bahasa Melayu ke banyak benar lagu ni. Ya, banyak benar lagu tu lah. Lagu mana? Macam mana? Kaki 5. Kaki 5. Kaki 5. Kaki 5. Kaki ayam. Kaki ayam. Jalan kaki ayam. Jalan kaki ayam. Jam saya jadi hang. Jadi hang ni cuba bayangkanlah di ibarat lagu ni kita tak belajar gapo patut kaki 5 kaki tangan kaki tangan kaki tangan dia apabila bergabung 2 istilah ni dia akan menunjukkan makna lain. Begitulah. Sebab itulah wajib kita belajar. Apabila kita mendalami ilmu lagi, baru kita nampak, banyaklah kita ni jahil. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Apa yang kamu dapat dari ilmu itu sedikitlah. Dan kita pun tahu kisah yang berlaku antara Al-Khadir, Sayyiduna Al-Khadir dan Nabi Musa. Selepas berlaku 3 kisah tu, Sayyiduna Al-Khadir nak ajar Sayyiduna Musa. Dia kata, Musa, kamu nampak tak ada seekor burung? Seekor burung kecil burung ciok. Ya. Burung tu dia masuk mucum dia dalam air laut. Nabi Musa dengan Al-Khadir, dengan Sayyiduna Al-Khadir ni duduk tepi laut. Jadi Al-Khadir tegur Sayyiduna Musa. Dia kata, Musa, kamu nampak ke tak burung yang ambil burung tu masuk mucum dia dalam air? Kamu nampak tak burung masuk mucum dia dalam air tadi? Nabi Musa kata, ya, nampak. Al-Khadir, Sayyiduna Al-Khadir tanya balik Sayyiduna Musa. Dia kata, kamu nampak banyak mana burung tu ambil dari air laut? Allah, Nabi Musa kata, Allah, sedikit sangat. Nabi Sayyiduna Al-Khadir kata ke Nabi Musa, pada waktu tu Nabi Musa ni adalah digelarkan sebagai orang yang paling alim atas muka bumi, ya, dengan ilmu muktasab lah. Dan Nabi Khidir adalah orang yang paling alim dengan ilmu laduni. Jadi katanya Sayyiduna Syekh Syarawi alaihi rahmatullahi ta'ala, dia kata Nabi Khidir atau Sayyiduna Al-Khadir kata pada Nabi Musa,
ilmu aku jika dicampur dengan ilmu kamu dan juga dicampur dengan semua ilmu manusia dan dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadi sedikit lagi pada air yang diambilkan oleh burung tadi dari air laut. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi demo jangan duk belagak lah, jangan duk berasal lah. Ya, kita makin mendalami ilmu, kita makin belajar, kita makin dapat ilmu, kita makin nampak kita ni banyak lagi jahil. Ya, kita perlu lagi belajar. Kita ni jahil sangat. Ya. Tujuan dengan video ini tak ada gapo lah sebenarnya. Cuma inilah pandangan ahli sunnah wal jamaah terhadap al-bid'ah. Dan al-bid'ah ni dia ada bid'ah berbagai lah. Sampai bid'ah pun kadang-kadang jadi wajibah. Seperti mana kitabatul mushaf. Ya. Kitabatul mushaf, tanqitul mushaf. Ya. Tulisan al-mushaf ni bid'ah. Ya. Bid'ah wajib. Bid'ah apa bid'ah wajib. Dan sebenarnya kullu amin yadkhuluhu at-takhsis. Kullun ni istilah am, tapi takhsis tu boleh masuk. Ya, lafaz kul tu am, tapi takhsis tu boleh masuk. Bagaimana takhsis boleh? Maka datanya orang usuli kata al-istisna'u mi'yarul umum. Pasal al-istisna tu dia boleh mengecuali lagi, Macam saya sebut tadi lah. Gin istilah orang Kelantan. Orang Kelantan kata tak leh, tapi gak tak leh, tapi gak maknanya nak cuba teratis, nak ngejah lah tu. Ya, nak ngejah. Okey. Apa nama ni, sampai ulama pula dia menyumbangkan lagi dalam alfazul khusus, dan datanya al-Imam As-Subki dan dia buat ayah pada Tajuddin, ya, al-Imam Taqiyuddin ni dia ayah pada Tajuddin. Tajuddin ni ma'ruf lah, pengarang Jam'ul Jawami', ya, kitab Man'ul Mawani' wa Jam'ul Jawami'. Okey. Apa nama ni, dan dia buat kitab Ahkamu Kull wa ma alaihi tadul. Ya, jadi al-Imam As-Subki dia buat satu karangan, satu buku yang sangat hebat, yang bincang pasal kul ni, wa ma alaihi tadul, dan apa petunjuknya. Kul ni dia petunjuk apa makna dia, dan dia petunjuk pada apa. Okey. Jadi bagaimana pula kita nak bedahkan dengan qawaid yang kita dapat ni supaya kita nak memahami metodologi atau manhaj para ulama untuk faham hadis. Dia kata kita kena kait nas bersama dengan nas, kita susun molek supaya kita nak bedah, nak nampak, nak bayangkan dulu, nampak gambaran tu secara jelas. Okey. Dia kata fa inna kull bid'ah maknanya mimma laysa lahu aslun fi syar'. Maknanya bid'ah ni bid'ah yang bercanggah dengan syarak. Kita tahu pasal dia kata sunnah ni makna dia tariqah, at-tariqah, jalan yang betul, jalan yang lurus. Okey, at-tariqatul mahmud, jalan yang baik, jalan yang cantik. Okey, baik. Bid'ah, okey, dia kata maknanya as-sunnah tu at-tariqatul mahmudah. Okey. Jadi dia kata maknanya bid'ah ni perkara baru, benda baru tak ada di zaman Nabi. Okey. Jadi kita nak kiaskan atau kita nak cuba tengok benda ni, kalau kita buat hari ni, dia bercanggah ke dengan qawaiduddin? Dia bercanggah ke dengan ajaran Nabi? Jadi istintag atau faham yang kita boleh dapat dari hadis ni, fa inna kulla bid'atin mimma laysa lahu aslun fi syar',
Jadi setiap bid'ah yang tak ada asal dalam syarak, tak ada asal dalam syarak, oh itulah yang jadi mazmum. Atau dia bercanggah dengan syarak, tak ada asal dalam syarak atau bercanggah dengan syarak, itulah yang dalalah. Oh maknanya ini mafhum dia, ini mafhum dia. Ini mafhum dia. Dan seperti mana saya kata, bid'ah ni bukan setakat jadi bid'ah dalalah saja. Bahkan dia ada bid'ah wajibah dan ada bid'ah mustahabah. Dan kami semua tahulah kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Oleh kerana agama kita ni, dia menganjurkan pada amalan jama'i atau buat hijau supaya kita nak kita nak ambil ruh atau semangat jemaah. Agama kita menggalukkan pada amalan berjemaah supaya kita dapat ruh jemaah. Pasal al-barakatu ma'al jamaah, berkat itu adalah bersama dengan jemaah. Dan hebatnya syarak kita ni, so juga kita kadang-kadang kalau belajar, hamba nak tanya lagu mana kita aqallul jam'i. Aqallul jam' dalam syariah kita ni 2. Tapi dalam bahasa Arab, aqallul jam' 3. Kita ada mufrad, seorang, musanna, 2. Lepas tu 3 tu, kalau bahasa Arab lah, baru kita panggil ramah. Aqallul jam'. Tapi dalam syariat kita dah, Nabi SAW bersabda, al-isnani fama fawqahuma jama'ah. 2 orang ke atas dikirakan jemaah. Kalau kita nak macam mana? Padahal kita nak panggil 2 orang tu, 2 orang tu tak panggil jemaah. 2 orang tu tak panggil jemaah. Tapi dalam syarak kita dia kata al-isnani fama fawqahuma jamaah. Dan pernah berlaku Nabi SAW duduk bersama dengan sahabat. Selepas sudah solat, lepas tu masuklah seorang sahabi, dia mari masbuk lah, dia semaya lewat, semaya sore dia. Nabi SAW tanya para sahabat ni, dalam kalangan kamu siapa boleh bangun memberi pahala jemaah kepada dia tu? Maka bangunlah sore, pergi join dengan dia, salat jemaah 2 orang. Selepas habis semaya, Nabi SAW bersabda, al-isnani fama fawqahuma jemaah. 2 orang lah ke atas dikirakan jemaah. Padahal kalau ikut bahasa Arab ni, salah terus lah. Macam mana 2 orang tu pun boleh jadi ramah atau boleh jadi jamaah. Okey. So dia ada manahijul fahmi lah tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena faham molek lah manahijul fahmi ni. Bukan ikut dia kita kata benda baru maka bid'ah atau Nabi tak buat dikira-kira bid'ah. Sebab benda ni akan akan mengeliru dan akan juga membimbangkan kita lah dan memecah belah masyarakat. Okey. Jadi kita juga di Mesir alhamdulillah ada juga sedikit fahaman Wahabi ni, tetapi ulama Al-Azhar kita jawab dengan dalil lah. Kita jawab dengan dalil sebab al-ilmu yuqabalu bil-ilm. Al-ilmu yuqabalu bil-ilm. Kita tak suka kata mengata, dan saya pesanlah pada semua asatizah, semua kawan-kawan, semua rakan-rakan, semua sahabat, kita jangan guna istilah atau lafaz yang kurang kita yang menyakiti telinga kita lah kalau kita dengar. Jadi kalau boleh ni kita bersihkan mulut kita, bersihkan lidah kita, tambah lagi dalam keadaan kita hari ni. Kita duduk dalam rumah ni, jangan pergi ke mana-mana, berzikirlah, baca Quran, lepas tu bersiap sedia untuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Buatlah aktiviti-aktiviti bid'ah. Buatlah aktiviti-aktiviti yang nampaknya bagus, ya, nampaknya okey, boleh menambahkan darjat kita. Jadi itu saja dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat pada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan wa taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.